insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha bil qabul wa tamam kull sul wa ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kurniaan dengan kurniaan yang bermacam-macam cara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, antaranya dengan kita mendirikan majlis ilmu, majlis yang barakah, majlis yang mendapat penghargaan yang besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk lagi pengajian di dalam kitab Safinatun Najah, iaitu Bahtera Penyelamat. Macam sebelum ni kita dah sampai pada tajuk apa Ustaz? Apa dia? Arkanul Iman. Dah baca belum? Belum Baik. Sikit-sikit kau. Ada sikit lagi. Rukun iman Oh, malaikat Baik. Kita masuk dalam bab arkanul iman, rukun iman. Iman ini tuan-tuan adalah membenarkan setiap apa yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan maksud bahasa Arabnya adalah at-tasdiq. Maka barang siapa yang dia itu muslim, perlulah dia itu mukmin. Barang siapa yang dia itu mengucap 2 kalimah syahadah, melakukan solat, memberikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan, serta jikalau mampu melakukan haji, perlulah juga dia beriman bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Itu sebab yang pertama musannif dia sebutkan antu'mina billah, iaitu mestilah kita beriman kepada Allah. Saya dah sebutkan sebelum ni, Allah itu siapa dia? Allah itu adalah alamun ala zat al-wajibil wujud al-mustahiq li jami'il kamalat wal jamalat. Itu dia Allah, tuan. Itu dia Allah, iaitu satu nama ke atas satu zat, yang mana zat tu wajib ada. Dan wajib adanya zat ini adalah zat yang berhak pada segala kecantikan dan segala kesempurnaan. Yang ini kita sembah. Yang ini kita abadikan diri kita sehinggalah di dalam syurga nanti sebagai Tuhannya kita. Kerana apa? Kerana dialah yang layak menjadi Rabb, penjaga, pemerintah dan sebagai Tuhan yang disembah. Maka daripada rukun yang pertama, mestilah beriman kepada Allah. Sebab daripada situ kita dah tahu yang mana tidak ada makhluk
yang boleh melakukan perkara seperti mana Allah Subhanahu wa taala lakukan. Tidak ada makhluk yang boleh mencipta seperti mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi takkan kita nak sembah yang lain, apatah lagi yang tak reti ataupun yang tidak sehebat makhluk itu sendiri, iaitu berhala. Maka sudah tentu kita menyembah yang paling hebat. Secara tidak langsung dia menjadi dasar di dalam agama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah. Dan seterusnya wa malaikatih, dan para malaikatnya. Malaikat ni saya dah sebutkan sebelum ni, yang mana dia tu tidak ada jantina lah. Boleh faham tidak ada jantina. Jadi malaikat. Manusia pula dia banyak jantina, jantan ada, perempuan ada, khunsa ada. Zaman-zaman mutakhirin ni pondan pun ada. Tapi malaikat dia tak ada jantina. Dia tu yatasyakkal bil minal anwar. Dia tu minal anwar yatasyakkal bi ashkalin mukhtalifah. Malaikat ni daripada cahaya dan dia berbentuk dengan pelbagai bentuk. Dia nak bentuk nak apa? Dia nak ikut bentuk apa? Dia boleh. Kita manusia tak boleh. Tangan kanan, tangan kiri, muka, kaki, apa yang Allah ciptakan, yang itulah kita jadi. Cuma kita ada pilihan. Adapun malaikat ni dia boleh berbentuk. Itu pun atas orang kata suruhan Allah kalau dia nak berbentuk dengan satu-satu bentuk. Misalnya malaikat Israel. Malaikat Israel ni malaikat cabutnya nyawa. Jadi malaikat cabut nyawa ni masa Nabi SAW nak wafat, dia ketuk pintu. Sebelum dia ketuk pintu tu Allah SWT perintah dia suruh turun. Dia kata, wahai Israel, wahai malaikat maut, turunlah engkau ke atas bumi dan kemudian berjumpalah engkau dengan Muhammad dan minta izin daripada dia untuk engkau mencabut nyawa dia. Boleh? Akhirnya masa malaikat maut tu turun, kata Allah SWT, tapi turunlah engkau dengan secantik-cantik rupa yang kau mampu. Jadi malaikat Israel ni rupa dia lain. Yang digambarkan dalam riwayat-riwayat, menggerunkan, faham tak ni? Orang nak datang cabutnya nyawa. Tapi dia datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berupa yang rupa dia tu paling cantik dah lah agaknya tu. Arab Badui. Faham tak ni? Arab Badui dengan kain, dengan sarung dia, dengan pakaian dia apa semua. Arab Badui ni biasalah dia tak pakai jubah lah apa semua. Faham tak ni? Dia macam baju macam baju Melayu lah. Tapi bukan baju Melayu macam tu. Itu secantik rupa dah lah tu. Tapi habis kampung lah. Faham tak ni? Tak nampak dia punya orang kata macam kita ni orang Madani ni, iaitu bandar ni. Maksudnya dia masuk, dia ketuk. Masa nak jumpa dengan Nabi SAW, masa tu Sayyidatuna Fatimah ada. Sayyidatuna Fatimah dia tengok siapa yang ketuk ni. Lepas tu dia nampak mukanya malaikat Israel, tapi dia tak kenal siapa. Sebab malaikat Israel berupakan dengan bentuk Arab Badui. Faham tak? Jadi dia boleh berbentuk-bentuk. Kita tidak. Kita adalah manusia, tidak boleh berbentuk-bentuk. Apa yang Allah berikan maka bersyukur. Yang badan besar, yang badan kecil, yang kulit cerah, yang kulit gelap. Ada yang dilahirkan cacat, ataupun dilahirkan tak cacat, kemudian accident, ada kecacatan dan sebagainya. Itu semua adalah daripada aturannya Allah. Aturannya Allah. Baik. Tapi ada pun malaikat dia tak ada main cacat-cacat macam tu sebab dia boleh yatasyakkal. Tu malaikat. Jadi malaikat ni ramailah. Malaikat ramai. Wa ma ya'lamu junudahu. Yang mana kita takkan tahu tenteranya Allah tu berapa banyak. Dia ada kiraan dia. Baru ni bukan baru ni lah, dulu ada belajar dengan Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin dia ada sebut persen dia tu macam persen
Maksudnya seorang manusia bersamaan 10 jin macam itulah. 10 jin bersamaan dengan 100, macam gitulah saya tak berapa ingat. Tapi yang paling ramai 100 setan, faham? Bersamaan dengan malaikat yang lebih ramai, barangkali ribu dan sebagainya. Itu malaikat pelindung yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Tetapi semuanya itu adalah hanya malaikat, bukan dewa-dewa yang patut kita sembah. Diorang ni hanyalah makhluk Allah yang seperti kita, bahkan kita boleh jadi lebih mulia daripada malaikat jikalau kita melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Baik. Warusulih dan seterusnya wakutubih, kitab-kitab yang asas kita tahulah. Kitab pertama apa ya tuan-tuan? Kitab apa? Zabur, turunnya pada Nabi Daud. Ini semua agama samawi lah ni. Senang kata semuanya adalah beragama Islam. Faham tak ni? Tetapi kitab yang terakhir diturunkan adalah Al-Qur'an, iaitu sebagai penamat dan penyempurna segala wahyu yang pernah diturunkan oleh Allah. Kalau nak kira banyak, 100 lebih daripada zaman Syekh lagi. 100 lebih loh tu helaian ataupun hamparan yang diturunkan wahyu tu. Tapi Quran yang terakhir sebagai penyempurna. Faham tak ni? Maknanya agama yang ada pada kita ni, Tuan Haji, agama yang ada pada kita ni, kalau Tuan Haji power lagi Tuan Haji kalau kaji Quran tu, segala aspek ada dalam Quran tu, daripada sudut sains, daripada sudut ilmu perubatan, daripada sudut ilmu agama tu dah tak apalah, letak tepi lah. Daripada sudut macam-macam yang kita berasa kita boleh sentuh, kita boleh nampak, kita boleh fikir dalam dunia ni, maka ada dalam Quran dia punya tanda-tanda. Tinggal kita nak kupas dengan ilmu-ilmu pengetahuan kita. Itu Quran. Itu Quran. Yang berabuk kat rumah. Itu Quran. Faham tak ni? Kalau Allah nampakkan, bukakan hijab, dia punya orang kata aura dia tu, Tuan Haji, menggeletar lutut kita. Sebab Quran ni kalau diletakkan atas gunung, menggeletar gunung, kita menggeletar lain, nafsu je. Quran letak dekat atas gunung, menggeletar gunung tu. Sebab apa? Powernya Quran kita dekat rumah lah. Macam tu je, baca pun kadang-kadang. Itu sebab ulama' dia kata sampai tahap orang tu kalau dia susah nak jaga air wuduk, dia ni nak baca Quran tapi dia susah nak jaga wuduk, kan? Tersentuh bini, kan berwuduk lagi terkentut pula, kan? Berwuduk lagi, macam-macam lah hal dia, faham? Jadi orang yang macam ni kalau dia nak baca Quran, dan biasa dia baca Quran dan sebagainya, tapi sebab benda-benda yang macam tu, dia jadi susah nak baca Quran. Jadi ulama' mengatakan kalaulah orang itu dalam masa 3 hari dia tak dapat nak baca Quran, ni bukan ulama' katalah, riwayat Nabi, bang siapa yang tak baca Quran dalam masa 3 hari, hati dia kojol. Tahu kojol? Mati. Faham? Hati dia kojol, orang kata apa? No fungsi, tak ada function hati tu. Faham tak ni? Cuba tunjuk hati mana? Tunjuk hati kat mana? Dia ni benda boleh pegang. Hati tu mana? Qalbun yang dimaksudkan oleh Allah di antara jari jemari dia. Kalau diselak sini jadi macam ni, selak sini jadi macam ni. Mana hati tu? Hati tu kita tak nampak. Itulah hati, kurniaan Allah. Yang ini kena jaga. Kalau kita tak baca Quran dalam masa 3 hari, mati hati tu. Benda mati, orang kata kalau orang sakit, senang tak nak hidup, nak sihatkan? Susah. Tapi insya-Allah boleh Tapi kalau benda mati, Allah, ini sangat susah, melainkan dengan izin Allah untuk kita hidupkan semua. Hati penting, tuan-tuan. Itu sebab katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min ala niyatih. Orang yang beriman tu adalah berdiri atas niat dia. Niat datang daripada mana? Hati. Ramai dekat sini nak bantu masa banjir, betul tak? Macam tak nak mengangguk je. Ramai, betul tak? Tapi dengan sebab usia, betul Tuan Haji?
Kan orang banjir pula yang selamatkan kita, betul? Dengan sebab usia, ada yang dengan sebab kerja, kan? Dia bantu sekadar yang dia mampu, iaitu dengan doa dan sebagainya. Tapi kalau nak bantu nak pergi sana dan sebagainya, tak dapat. Tapi dia nak, betul? Maka orang macam ni, dia mendapat ganjaran daripada Allah. Hasil dia daripada mana? Hati. Faham tak ni? Itu yang Yaman dia tekan-tekan, sikit-sikit hati, sikit-sikit bab husnuzon, sikit-sikit bab suuzon. Faham? Sangka baik, sangka buruk, sangka baik, sangka buruk. Sebab nak membersihkan hati itu, supaya hati itu tidak menjadi rosak ataupun mati. Maka ulama kata, kalau dah sampai teruk tahap macam tu, kerja dia kentut je, faham? Ataupun tersentuh isteri dan sebagainya, menjadikan dia tu susah nak baca Quran, dan akhirnya dia tinggalkan Quran lebih daripada 3 hari. Orang macam ni, dia boleh untuk menyentuh Quran itu walaupun tidak berwuduk. Ini fatwa Syekh Ali Jumaah. Ni apa ni? Apa nama? Live kan? Bahasa Arab dia mubasyarah. Takutkan ada alamak ni apa ustaz ni dah sesat ni, tutup telinga sebelah. Ni cakap apa semua dah tak perlu pula nak baca Quran ataupun sentuh. Baca tu tak ada masalah tanpa wuduk. Sentuh tu tanpa berwuduk. Itu sebenarnya daripada mazhab Zahiriyah, sebab dia mengatakan menyentuh Quran dengan berwuduk itu adalah sunnah sahaja. Tetapi difatwakan kalau dah dalam keadaan darurat macam tu, maka dah hati dia dah sampai mati, maka dia boleh untuk baca Quran dalam keadaan tak berwuduk, sentuh Quran dan sebagainya. Tapi ingat, orang yang memang nak baca dan kebiasaannya memang dia baca, tapi dia terganggu sebab kentut ni punya pasal. Faham tak ni? Ini memang dia tak kentut dan sebagainya, pemalas nak ambil wuduk, dia sentuh Quran, itu tetap berdosa. Kerana katanya Allah SWT, la yamassuhu illal mutahharun, jangan sentuh melainkan orang-orang yang suci. No wuduk, no suci. Faham? Macam tu. Boleh faham tuan-tuan? Jangan silap faham tu. Baik, itu dia. Quran ni penyempurna. Yang kedua apa dia? Tadi Zabur. Tahu? Turun dia pada Nabi Musa alaihissalam. Orang kata perwira yang melawan Firaun. Firaun ni. Masa tu raja-raja Mesir lah sezaman dengan Qarun. Qarun ni power dengan dia punya harta. Firaun ni power dengan dia punya kerajaan. Tapi ialah itu aturan dan cantik orang kata Allah Subhanahu Wa Taala tumbuhkan. Di manakah Nabi itu datangnya daripada keluarga Firaun, bukan keturunan Firaun. Faham tak ni? Sebab mak bapak Nabi-Nabi ni tak ada yang tak mulia, semua mulia, tapi ditumbuhkan dekat situ. Dijaga oleh Asiah, isterinya Firaun. Jadi nampak dekat situ tu cantik, dan kemudian diturunkan wahyu dengan Taurat. Macam-macam kita boleh baca antaranya daripada dialognya Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dialognya wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Musa, dan yang lain-lain. Dan seterusnya Injil ni diturun pada Nabi Isa. Nabi Isa. Tapi Injil, Taurat, Zabur, dia tidak seperti yang Allah firmankan, sebab dia tu diturunkan pada satu-satu kaum, maka tidak perlulah dijaga sampai ke akhir zaman. Adapun Quran diturunkan pada seluruh, tuan-tuan. Nabi tu duduk kat Arab. Zaman tu Allah, kapal pun susah nak sampai dekat Malaysia ni, betul tak? Kita nenek moyang kita masa tu kita pun tak tahu. Tapi tuan-tuan, dia dapat merasai kenikmatan beragama Islam. Itu orang kata dia punya aura tu datang daripada Quran, wahyu dan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Faham tak ni? Maka Quran yang ada kat rumah tu kena beriman, iman sungguh segala sudut. Iman maknanya iman ni membenarkan. Oh ya, membenarkan. Tahu membenarkan, bukan percaya. Membenarkan, percaya lain, membenar lain. Faham tak ni? Membenarkan, kita buat praktik dan nampakkan benda tu benar. Faham tak ni? Dia kata aqimus salat wa atuz zakah. Faham? Aqimus salat wa atuz zakah. Dan dirikan solat dan berikan zakat. Kita pun
Betul. Ini kalam Allah ni Quran ni. Betul. Besok, bukan besok lah, masa tu solat dan besok kita keluarkan zakat. Ini nama dia membenarkan, tuan-tuan. Ini nama dia beriman dengan kitab-kitab. Antaranya yang paling khusus sekali Al-Quran. Faham? Baik. Dan seterusnya warusulih, dan beriman pada rasul-rasul. Rasul-rasul ni yang kita beriman yang patut tu 25 kan? Bagus, terima kasih pada Raihan. Kita hafal tu sebab lagu Raihan juga. Adam Idris Nuh Saleh. Sekali tuan-tuan, saya pun dah lupa. Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Ya'qub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Faham? Ini dia bunyi ialah bunyi lagu budak-budak. Tapi dasar iman tuan-tuan. Jadi jangan jadi bahlul macam tu. Aku tak nak hafal ni apa semua, lala tak ingat. Dasar iman. Faham? Nabi banyak. Yang rasul dalam berapa orang? 300 lah. Lebih. 300 berapa? Ingat? 313. 313 itu rasul. Rasul ulul azmi 4 orang. 4 ke 5? 5 orang. Oh lah budak reti lagi. Faham ganti ustaz dah. 5 orang. Faham? Dan seterusnya turunlah pula pada rasul, kemudian pada nabi dan yang lain-lain lah. Jadi macam tu, kita beriman kepada seluruh yang mendapat wahyu, sama ada dia perlu beri ataupun tidak, sebarkan ataupun tidak, itu adalah daripada hamba-hamba ataupun daripada abid-abid yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bil yaumil akhir, dan hari akhirat, beriman dengan hari akhirat. Yang ini susah sikit tuan-tuan. Betul? Ini susah sikit. Yang lain dia ada dalil akal, yang ini dia tak ada dalil akal, dia sam'iyat. Sam'iyat ni apa yang disebut dalam Quran, apa yang disebut dekat dalam hadis, kita pun percaya bulat-bulat. Sebab kita tahu Allah dan Rasul itu adalah benar. Faham? Yang ini ni. Jadi kalau nak sembang dengan orang kafir dan sebagainya, jangan banyak sembang yang bab ni. Sebab nanti kita pun susah nak jumpa dia punya pangkal dia tu. Sebab pangkal kita dekat Quran dan dia orang tak terima Quran dan hadis. Faham maka dekat situ. Dan hari akhirat, beriman dengan apa-apa yang ada dekat hari akhirat tu. Misalnya apa? Ini doktor ni. Ni yang baju coklat ni. Dia baru pindah sehari kat sini. Pelajar Mesir dulu lah. Ambil doktor kat Mesir. Doktor kena tahu lah hari akhirat ada apa. Apa? Antaranya, apa yang ada kat hari akhirat tu? Syurga, neraka. Bang. Hisab. Sirat. Pak Haji, cepat. Dah banyak orang sebut ni. Apa aku nak sebut ni? Bala? Hari pembalasan. Apa dia? Mizan. Sebut cepat. Mahsyar. Ni. Yang belakang tiang ni. Cepat. Apa dia? Allah. Allah tak. Dia tak termasuk hari akhirat. Bukan Allah ada kat masa hari akhirat je. Faham? Apa lagi? 12 golongan. Apa 12 golongan tu? Apa? Siratal mustaqim. Baik, tak apalah tu. Haud. Haud. Telaga Kautsar. Macam-macam lagi benda-benda tu apa semua. Faham? Kita percaya tak tuan-tuan? Percaya. Sebab benda-benda itu semuanya datang daripada Nabi SAW. Fahuwa haqqun. Maka dia adalah benar. Semua yang datang daripada Nabi SAW, fahuwa haqqun.
Furqan. Allah berikan kita satu kitab yang untuk dibaca, dan Allah memberikan seorang manusia untuk dipraktikkan. Maka siapakah Quran itu? Quran itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Praktikkan. Kita boleh nampak apakah Quran itu? Ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak ni? Itu. Jadi sudah tentu idola kita tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tu lagi. Wa bil qadri khairih wa syarrih. Ini malam akhir tahun kan? Malam akhir tahun lah, tahun Masihi ya. Tak kisahlah, tanam azam jugalah. Tanam azam. Tanam azam apa? Untuk lebih mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah niat baik tu Allah bawa kita ke situ. Baik, wa bil qadri khairih wa syarrih minallahi taala. Dan dengan qada dan qadar, baik dan buruk itu daripada Allah. Faham? Kita tiba-tiba menang peraduan daripada Allah. Lepas menang peraduan kena rompak pula daripada Allah. Faham? Dah kena rompak, orang tu accident, dapat balik daripada Faham tak ni? Dia main-main dekat situ. Semua daripada Allah. Baik dan buruk itu datangnya daripada Allah. Tetapi dengar, kita ni bukanlah macam boneka yang diangkat sana, angkat sini, ditendang sana, ditendang sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita mempunyai pilihan. Faham? Malaikat dia itu melakukan apa yang disuruh dan takkan bermaksiat pada Allah. Manusia tidak. Manusia ni zaluman jahula. Orang kata jangan jadi manusia, dia nak jadi juga manusia. Akhirnya bila dia jadi manusia, dia tu ada pilihan. Maka kalau dia buat baik, dia lagi power daripada malaikat. Kalau dia buat buruk, dia lagi rendah martabat daripada malaikat. Faham tak ni? Baik. Jadi kita diberikan pilihan. Diberikan pilihan. Misalnya macam mana? Yang banjir berlaku. Ini lain, ni cerita bencana alam. Faham ini cerita bencana alam, musibah Allah turunkan. Daripada musibah tu, kalau kita ambil yang baik, kita dapat yang baik. Kalau kita ambil yang buruk, kita dapat yang buruk. Tuan-tuan, ada keluarga kat sana? Ada yang ada keluarga kat sana? Ke ada yang kat sana lari kat sini ni? Ada? Ada juga lah kot barangkali. Allah dah turunkan satu kaedah dengan berasaskan hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beritahu pada kita, ana inda dhanna 'abdi bi. Aku di sisi sangkaan hamba aku pada aku. Kalau dia sangkakan baik, maka baiklah dia dah. Kalau dia sangkakan buruk, maka buruklah dia dah. Faham tak? Maka yang baik kita dapat, kita sangkakan baik pada Allah. Jangan kita sangka buruk. Ni apa ni? Allahu Akbar, aku dapat benda-benda macam ni. Faham tak ni? Ilmu aku banyak ni, apa semua istidraj ke ni? Allah nak sesatkan aku ke ni? Jangan fikir macam tu. Aku dapat duit banyak ni, apa semua ni, Allah nak duga aku ke? Allah nak jahanamkan aku ke ni dengan harta-harta dunia? Jangan fikir macam tu. Sangka baik. Allah bagi ni supaya kita berkongsi dengan orang ramai, orang-orang miskin dan sebagainya, dalam merealisasikan tujuan-tujuan Islam. Faham tak ni? Kemudian banjir yang berlaku, nampak buruk, betul tak? Kita cakap senang lah, betul? Dia orang yang kena tu teruk lah. Yang ada meninggal anak, meninggal anak pula, maknanya ada meninggal saudara mara dia, ataupun keluarga dia. Kita tak rasa ni. Rumah Masya Allah dah sampai bertindan. Kereta Allahu Akbar rosak, insurans tak ada tu. Insurans bencana alam mana ada, kan? Melainkan ni masuk insurans bencana alam. Jadi benda-benda musibah macam tu Allahu Akbar, kalau terdetik dalam hati dia masa tu menyangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa tuan-tuan terjamin dia akan dapat apa yang dia sang. Sebab dia yang terduga, dia yang diduga, dia mampu nak bersangka baik dengan Allah, maka dia akan dapat. Itu kaedah dia tuan-tuan. Dengar sini, kaedah hidup kita ni. Ini dia tips dia untuk kita insya-Allah selamat dunia akhirat, husnul
khatimah, senantiasa bersangka baik dengan Allah. Apa pun berlaku, sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tuan-tuan Allahu akbar. Benda tu memang betul tuan memang betul. Pernah terjadi pada diri kita ni sendiri. Baru ni saya ditipu. Saya ditipu. Bukan tipu kecil, tipu besar. Saya ditipu. Tapi tuan-tuan, apa ini saya nak kisahkanlah apa yang berlaku pada diri saya lah, tapi saya tak payah cerita betul-betul. Saya ditipu je lah cakap macam tu. Allah gantikan dengan Masya Allah. Orang kata yang kena tipu tu Allah, nampak kecil kecil sangat, tetapi Allah gantikan dengan hebat. Saya tak kata saya tu husnuzan apa semua baik bagus, tidak, tetapi cubalah bersangka baik, jangan terikat dengan benda dunia ni. Insya-Allah Allah akan balas, insya-Allah. Amin. Insya-Allah Allah akan balas. Baik. Wa ma'na la ilaha illallah. Masuk lagi seterusnya yang ada kitab tu tengok. Dan maknanya la ilaha illallah, kita selalu sebut pergi tahlil, pergi apa semua afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makna bahasa Melayu tu lain, tiada Tuhan melainkan Allah. Tetapi makna dia dalam bahasa Arab apa dia ustaz? La ma'buda. Tafsir daripada la ilaha illallah tu, la ma'buda, tak ada yang disembah bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, fil wujudi illal, dalam setiap yang ada melainkan Allah. Allah tu ada tak? Ada, cuma kita tak nampak lah. Maknanya setiap yang ada itu yang disembah hanyalah Allah dengan sebenar-benarnya. Faham? Jadi bila dah disembah tu ikut segala jadi feel kan masa baca la ilaha illallah, feel kan. Kita ni biasa yang tu apa semua sebab bunyi dia tu, betul? Kan ada pula yang sambut Allah, la ilaha Allah, kita pun tambahkan dengan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah tu surah je, makna dia tu tambahkan, baru kita akan berasa dekat situ bahawasanya yang aku sembah adalah Allah. Bukan setakat tiada Tuhan melainkan Allah, tetapi yang disembah adalah Allah dengan yang sebenar-benarnya. Baik tuan-tuan. Alamatul bulughi salasun. Baru masuk PK. Baru masuk PK 3 bulan Dah 3 bulan. 3 bulan bersamaan 3 kali. Baik. Alamatul bulughi salasun. Masuk alamat tanda-tanda orang baligh ada 3. Ni masuk PK ni. Kau sembang tinggi apa semua, iman baik punya, tapi syariat tonggang terbalik, tak payahlah. Faham? Semayang pun pakai niat dia apa semua. Dia baligh tak tahu bila anak-anak dia. Tuan-tuan, dalam kitab Mukhtasar Latif kata bapak-bapak ni kena mengajar anak dia tu umur 7 tahun tu kan, ajar solat kan. Bukan bab solat je, mengajar habis semua, wudu, bab solat, bab yang fardul ain, paksa dia belajar. Tapi kalau dia tak nak, maka umur 10 tahun dah boleh pukul sampai dia reti apa yang dia belajar. Jangan ajar bab nikah tak wajib pergi masa tu. Bab muamalat apa semua, bab-bab yang macam tu, bab ibadat apa semua. Faham tak? Kita kena ajar. Kita ni sekarang baru nampak tu, jauh ketinggalan. Memanglah sebelum ni kita ada belajar betul. Maknanya kita nak belajar betul-betul tu. Maknanya kita sekarang ni bertungkus lumus nak belajar. Saya beritahu ni bukan nak jatuhkan semangat, tapi saya bagi tahu ni supaya lebih bersemangat, sebab kita sudah agak ketinggal. Tetapi kata Imam Ghazali, selagi diri ini menghembuskan nafas, maknanya selagi badan dikandung nyawa, nyawa dikandung badan ke apa? Selagi nyawa ada dalam badan kita, maka tiada istilah terlambat.
Sempat tuan-tuan. Kita dah beruban, dah letih. Kadang datang pun Allahu Akbar. Slow. Datang pun tak faham tak tidak. Selagi nyawa ada dalam badan. Tiada istilah terlambat. Jadi kalau sekarang ni, set. Untuk mula besok, Januari. Set. Untuk tahun 2015 ni. Kita belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Tentang ilmu-ilmu agama. Baik. Alamat balik. Ada 3. Yang pertama, tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa. Iaitu sempurnalah 15 tahun pada lelaki dan perempuan. Ini kalau dia yang perempuan tak keluar haid, yang perempuan tak keluar air mani, dan yang lelaki tak keluar air mani. Dia jenis macam tu, kadang-kadang ada. Anak kita, engkau ni abah tengok umur dah 31. Tapi tak balik-balik lagi. Engkau dah keluar air mani belum ni? Belum bah ni apa semua. Bila engkau nak wajib semayang ni? Tak ada. Dia wajib semayang umur 15. Faham tak ni? Ni anak kita umur 40 tahun. Kita tak tahu lagi dia tu dah balik. Dia sendiri pun tak tahu yang dia tu dah balik. Sebab tak keluar air mani. Sebab orang nampak keluar air mani tu yang balik. Faham? Tak ada. Dia umur 15 tahun. Maka dia tu dah dikatakan baligh. Boleh faham Jadi anak-anak kita mana yang dah lebih 15 tahun tu, yang dah lebih 15 tahun tu confirm dah baligh dah tu. Sebelum ni dia boleh kelentong lah. Faham? Umur masih orang kata 12 tahun kan. Saya belum ni keluar air mani lagi apa semua. Tak apa. Kan? Kita tak adalah paksa sangat, pukul macam tu je lah. Kang umur 12, 13 tahun, saya tak ni. Umur 14, saya tak ni. Umur 15, saya tak ni, langgar dengan kereta tu. Faham? Saya tak ni. Faham? Maknanya dia dah tak boleh tipu. Islam dah bataskan tu. 15, memang reality, hakikat dia memang dia tu tak keluar. Tapi tetap dia dah balik. Wajib dia semayang dan sebagainya. Masa tu orang kata kita boleh gunakan kekerasan yang sepatutnya yang boleh lah. Baik. Fi zakari wal unsa, ini laki dan perempuan sama je. Wal ihtilamu, dan seterusnya ihtilam. Tuan-tuan, ihtilam ini tanda balik. Begitu juga antara daripada tanda kita perlu mandi wajib dan keluar air mani. Ihtilam ni daripada perkataan mimpi. Hilmun, daripada perkataan mimpi. Jadi biasanya orang kalau keluar air mani, dia sebab mimpi. Dia tidur, orang bujang lah. Dia tidur kan, dia keluar air mani. Jadi budak-budak ni bila mana dia dah keluar air mani, maka dekat situ dia sudah balik. Tapi kena cek betul ke air mani. Sebab kadang ada yang keluar daripada zakar kita. Haji, Tuan Haji, ni Tuan Haji. Tuan Haji nak nampak fokus ni. Zakar ada keluar berapa cecair Tuan Haji? Bantai je lah, sebut je lah. Kita kira sama-sama. Apa dia? Kencing. Lagi. Mazi. Lagi. Wadi. Lagi. Mani. Lagi. Ada lagi? Tak? Darah. Faham, itu yang tak sihat lah. Faham? 4 je. Dengar 4. Perempuan keluar daripada faraj ada berapa? Kasih bunyi sikit. Cepatlah jangan segan-segan. Cepat. Tak ada, saya tak nak dengar lelaki. Lelaki bohong je. Cepat. Apa malu tak kena tempat? Masa ni lah kita nak bercakap ni, bila ustaz bertanya. Saya tak katalah yang ni tak malu kan. Ada ramai lagi yang tak malu apa semua, masuk kilauan emas apa semua, tinggi-tinggi macam tak betul kat atas tu. Minta maaf lah. Macam tu lah. Itu apa semua. Jadi yang kat sini pun boleh, takkan nak jawab pun tak boleh. Apa yang keluar daripada faraj? Saya bila tanya ni, bila jawab ingatlah sikit. Apa dia? Cepat. Cecair. Jerit. Astagfirullahaladzim.
Cepat, jangan buat perangai Melayu kat sini. Ha. Kasau sikit, cepat. Apa dia? Malu? Tak, itu memang sifat perempuan. Tapi ini bukan malu apa ni. Dia malu dengan orang. Faham? Ni kes malu dengan orang, bukan memang sifat malu ni. Ini malu dengan orang. Malu yang macam ni yang buat kita tak maju dalam agama ni. Cepat. Yang pertama, satu, kencing. Yang kedua, apa dia, Kak? Mazi. Yang ketiga, ulang balik yang laki ni punya tadi. Yang ketiga, wadi. Yang keempat, mani. Yang kelima, saya lah streaming susah kena bergerak. Yang kelima, yang keenam, nifas. Yang ketujuh, bila ada tu tak cari, itu orang yang keluar. Bila ada bukan ada. Istihadah. Yang ketujuh, ke-8. Yang ke-8, keputihan. Yang ke-9, darah tilkun. Yang ke-10, darah wiladatun. Yang ke-11, banyak perempuan. Banyak itu sebab masa dia kecil, dia punya air kencing tu mutawasitah. Sebab hormon badan dia tu proses banyak benda. Dia dah macam orang dewasa, faham tak ni? Dia punya kotoran. Itu sebab lagi dia mutawasitah. Jadi itu sebab banyak keluar kan. Setiap satu tu dia ada sifat dia. Macam mana kau nak bezakan mana kencing, mana mazi, mana wadi, mana mani, dan mana keputihan, yang najis tak najis, dan mana lagi istihadah. Bagaimana nak bezakan dengan haid dan sebagainya. Itu dah lepas belum? Belum. Kita belajar ni banyak benda. Maksudnya kita belajar dulu tanda air mani. Nak kenal air mani bang? Memang kita tengok-tengok dah tahu kan? Tapi kadang-kadang terjadi tak kita macam confuse. Ini air mani ke air wadi ni? Ini air mani ke air mazi ni? Ini air mani ke laici? Itu melampau lah faham? Mani. Maknanya dia tak boleh nak bezakan tu. Maka mani ni, air mani, dia ma'un abiyadun sakhinun. Dia air iaitu cecah abiyadun, warna putih, sakhinun, kenyal. Ni yang perempuan. Yang muslimat itu laki punya, tahu? Yang muslimat punya Kang. Yatadaffaq fi hali khurujihi duf'atan ba'da duf'atin. Masa dia keluar, dia memancut mancut. Ini sifat-sifat dia. Tak ada sifat-sifat ni? Bukan. Baik. Wa yatalazzaz bi khurujihi. Dan masa keluar sedap. Masa keluar ini membezakan dia dengan air mazi. Faham? Mazi tu tengah sedap. Masa keluar tak sedap pun, biasa je. Sesedau dah basah je, betul? Wa khurujihi bi syahwatin, dan keluar tu dengan syahwat. Ni belakang siapa yang kopiah tinggi ni? Siapa? Nama. Syafiq. Baik. Belajar. Kerja kat mana? Sungai Udang? Oh, Batu Berendam. Saya Sungai Udang. Kerja Sungai Udang. Baik. Syafiq misalnya. Jadi, bila Syafiq keluar tu, sebab apa biasanya kita keluar air mani? Sebab syahwat. Dan syahwat masa tu, dia syahwat kabum, dia meletup. Faham tak ni? Itu nama dia climax. Dia bila meletup, bila climax ni, dia ada benda lain sikit berasa dekat badan tu. Tak kisahlah dalam tidur ke, luar tidur ke, dalam jaga ke, maka dia ada tu. Itu nama dia. Khuruji bisyahwatin, dan keluar dengan
syahwat. Biasa rasa ni, Syafiq. Biasa rasa yang kabum ni. Oh, jarang jarang. Faham ke tidak ni? Tapi jangan jarang pun 2 minggu. Sekali tu biasanya akan keluar. Dan kemudian wa yu'qibul futur. Setelah keluar, badan jadi lemah. Kalau laki zakar dia lemah. Dan badan dia akan lemah sebab dia memang guna tenaga. Tenaga dia, saya pernah dengar kata seperti, ni tak tahulah ni kaedah perubatan lah, Ustaz pernah dengar lah. Seperti berlari 10 round dekat padang bola tu, tenaga yang diguna, bukan letih nak tidur, tenaga yang diguna bila keluar air mani tu, faham? Jadi jangan buang-buang air mani macam tu sebab bahaya pada kesihatan. Tenaga yang diguna tu, faham Maka dekat situ, itu air mani pada lelaki. Nampak Yang air mani pada perempuan, ma'un, tukau yang depan ni je, asfarun raqiqun. Air asfar, dia kekuning-kuningan, dia macam kencing sikit. Raqiqun, dan dia tak kenyal. Macam laki punya kenyal, perempuan punya tak kenyal. Dia raqiqun, dia lembut je. Bukan lembut boleh pegang lah, maknanya lembut, halus je. Dia halus je, dia tak kenyal, dia tak pekat. Faham Yang lain sama, memancut sama, apa semua, jadi letih apa semua sama. Tinggal mungkin apa orang kata yang apa tu? Yang anak dara dia jaranglah keluar. Dia jarang dengan mimpi, tapi ada tak? Ada. Faham tapi biasanya yang dah kahwin baru dia keluar air mani tu, boleh nampak air mani tu. Baik. Jadi sekarang ni itu air mani. Air mazi macam mana air mazi? Ini nak kenal ni supaya kita boleh bezakan. Air mani apa hukum dia? Suci. Dia tak najis. Faham Tuan Haji Tuan Haji misalnya ada kain yang terkena air mani. Air mazi, mani. Mani. Tuan Haji advance benar ni, pergi mazi orang tengah bincang. Baik, air mani kan, setumpuk je putih macam tu. Kita masuk dalam solat, sah solat kita. Faham Sah. Atas siap jadi imam lagi. Sah. Tak ada masalah. Sebab apa? Air mani suci. Air mazi najis. Air mazi ni dia keluar inda saurani syahwat, ketika syahwat tengah mendidih. Kadang kita misalnya macam tengok benda-benda yang tak elok kat Tesco kan. Tengok apa semua awek jual handphone. Amoy jual handphone kan. Tengok Amoy jual handphone. Gebu nampak putih Amoy ni. Lama tengok macam tu, dia tak sedar. Tiba-tiba dia berasa dah basah je. Ini nama dia syahwat mendidih. Dia rasa tengkuk dia panas je. Yang ini. Faham tak ni? Jadi dia boleh tengok macam tu. Tapi stay dia lagi, dia boleh cover. Faham tak? Kalau keluar air mani, dia tak boleh cover. Berguling situ. Itu beza dia. Air wadi pula, air mazi ni dia ma'un asfarun lazijun. Air yang kekuning. Ni mazi. Air yang kekuning-kuningan, lazijun. Dan dia itu lazij. Lazij ni bukan lazat. Lazij ni apa? Apa tu? Melekit. Ini air mazi. Air mazi ni dia melekit. Air mazi melekit. Perempuan pun ada tau air mazi. Perempuan jangan bila basah je air mani. Bila basah je air mani. Kan saya dah kata, kalau rasa macam tu sauran, maksudnya rasa macam mendidih je, panas, macam bersyahwat je, itu air mazi yang keluar. Air mani keluar, dia tak tentu arah jadi. Faham? Saya pernah ditanya pelajar-pelajar Mesir. Masa tu Ustaz mengajar kat Iskandaria kan. Tahun berapa datang? 2006. Masa tu tak ada lagi. Ustaz mengajar tu 2005. Jadi saya mengajar masa tu kitab kuliah dia orang. Kitab kaedah fiqhiyah. Jadi ada sebutlah bab-bab ni. Baik. Dah habis mengajar, ada yang tanya, perempuan tanya. Dengar sini. Yang muslimat tu dia tanya, Ustaz. Sebab dia ramai-ramai, dia perempuan-perempuan je kan, dia berani lah tanya. Kita yang menggeletar kat depan ni, faham? Kita yang menggeletar. Tanya pula Allah soalan-soalan. Masa tu bujang pula bang. Aduh. Dia tanya, Ustaz, apa benda Ustaz yang masa
air keluar kan, macam macam saya ada tengok dia cakap tau, saya ada tengok apa macam benda-benda Orient ni, maknanya benda-benda yang tak berbaju ni, maksudnya filem ke dan sebagainya, tak tahulah, dia tengok kat internet ke kat TV ke, wallahu alam lah tu. Dia kata bila kita tengok macam tu ustaz kan, kita berasa ustaz kan macam ada benda keluar ustaz. Saya kat depan tu dah hilang fiqh ni, faham fiqh tu dah hilang. Dia cakap macam tu. Jadi dia rasa macam basah. Dia kalau air mani, dia tak rasa macam basah. Dia memang confirm, dia tahu dia sedang bila rasa-rasa macam basah ni, itu air mazi. Cara dia apa perlu dibuat ustaz? Basuh sembahyang. Wuduk dululah. Dia membatalkan wuduk, lepas tu basuh dan najis. Basuh, lepas tu masuk sembahyang. Dia najis walaupun setitik najis. Itu sebab laki kadang-kadang kalau ada keluar air mazi dan sebagainya kan, tak boleh dah dia semayang dengan spenda tu, dengan seluar tu, sebab dah kena air mazi. Dia kena basuh spenda tu, basuh zakar dia apa semua, lepas tu baru solat, berwuduk dulu baru solat. Tapi kalau air mani dia tak perlu basuh sebab dia suci. Boleh faham Air wadi pula, air yang keluar, air wadi ni air yang keluar, dia warna putih, tetapi dia tu kadirah. Kadirah ni apa? Keruh. Faham? Dia keruh. Dia keruh. Dia punya air mani tu dia keruh. Dia bukan keruh ni coklat-coklat tu. Tapi dia punya putih dia tu macam putih susu yang tak larut tu. Susu tepung. Pernah buat susu tepung? Kan? Kalau susu tepung kita buat dekat air yang sejuk ataupun air panas lah, kita akan nampak susu tu sikit-sikit. Betul tak? Betul ke tidak ni? Cepatlah, orang tengah terang kan ni. Betul ke tidak ni? Itu macam tu air wadi. Air wadi pun najis. Bila air wadi ni keluar ustaz, biasanya air wadi keluar ni bila kita angkat benda berat. Kadang orang angkat benda berat, apa takut sangat dan sebagainya, dia rasa terkucil. Terkucil tu bukan air kencing, air wadi biasanya. Jadi air wadi ni pun akan keluar bila mana kita kencing. Bukan mesti keluar, kadang-kadang tu dia keluar, kita kencing, masukkan tandas, kita kencing, nanti lepas kencing tu dia akan rasa macam ada benda nak keluar pula. Yang keluar tu bukan air mani, rupa macam air mani, betul tak? Dia bukan air mani, itu air wadi. Boleh Itu air wadi. Air wadi ni hukum dia najis tapi tak wajib mandi. Air mazi hukum dia najis tapi tak wajib mandi. Air mani hukum dia suci tapi wajib mandi. Boleh faham Yang mazi dengan wadi wajib basuh. Boleh faham? Jadi cara nak basuh tu, nak letak dalam mesin basuh tu, ini saya tambahkan sikit lagi, kata kau ada yang pening. Nak letak dalam mesin basuh tu, dah tahu seluar tu ada air wadi, seluar tu ada air mazi ataupun ada setitik head, maka nak masukkan tu jangan letak air dulu, letak baju dulu. Letak baju dulu. Ini cara nak basuh, faham tak ni? Letak air dulu, lepas tu baru dia letak baju yang apa? Bernajis ataupun seluar yang bernajis ni. Air tu semua jadi najis. Pusinglah 80 kali pun tetap najis. Kita semayang dengan najis. Walaupun najis dah tak ada dah kat badan ni, tapi hukum Jadi kalau nak basuh, dia guna mesin basuh dengan baju yang bernajis. Letak baju dulu, baru letak air. Letak baju dulu, baru letak air. Letak baju dulu, baru letak air. Dah selesai. Dia jadi hatta pun air yang terpercik tu, kadang-kadang kan dia pusing kan. Dia pusing. Kita pun dah letak air kan. Dia pusing, nanti dia terpercik, betul tak? Air tu terpercik kan. Padahal air tu dah campur dengan baju najis, betul tak? Tapi air tu dia tak jadi mutanajis. Dia tak jadi najis air. Jadi kalau terpercik kena kat kita, sah kita punya solat. Sebab air tu dah jadi hukum mustakmal. Tapi kalau kita letak air dulu, lepas tu baru letak baju, air terpercik kena kat kita, najis. Macam tu juga basuh dekat besin kan, baldi. Kadang-kadang kita nampak orang tua kita, dia letak air dalam baldi tu, lepas tu dia ambil, dia basuh kat sini. Faham tak? Jangan buat macam tu. Letak dulu baju, letak air, baru ambil baju, basuh.
tergantung Ustaz. Nah, walaupun air itu tak? Faham tak ni? Mudah je sebenarnya basuh najis ni. Kadang kita nak basuh ni kan, kapet-kapet ni kan. Kapet kita ni, terkena tik kucing Ustaz. Terkena tik kucing. Lepas tu kat tengah ni. Kita nak basuh tu. Kadang kita nak basuh tu, kita kata, Allah Ustaz, macam mana ni kat tengah bunga ni kan? Nak basuh, nak kena alihkan air sampai sana, betul tak? Dia bukan suci tu bila air dah sampai longgang. Dia suci tu bila dah tak ada bau, rasa dan warna. Jadi cara ni macam mana? Buang najis dulu, buang. Lepas tu simbah air yang secukupnya. Lepas tu najis tu dah tak ada kan? Misalnya masa simbah yang kali pertama tu ada lah kuning-kuning lagi kan? Alat pula, lap. Kan simbah lagi, lap. Simbah kali ketiga ni biasanya dah putih je air, betul tak? Jadi sekarang ni, Tuan Haji, tengok. Air jatuh atas najis ke najis jatuh atas air? Air jatuh atas najis. Itu kaedah dia. Maka belum je air kat sini. Tapi dah suci ke tidak? Dah dia bukan mesti air tu mengalir sampai kat sini. Dia kering kat situ. Dah suci. Faham tak ni? Biasa kita nak fahamkan tu, kita nak bagi bersih betul. Kita simbah air tu sampai dekat longkang. Kita berasa air yang ada kat situ tu pun najis. Air tu dah jadi mustamal saja. Dia tak jadi faham tak ni? Mudah je. Ya. Ni jadi dekat tempat saya lah. Kerja. Seorang dia buat sih. Jadi dalam hari kita dekat kapel lah. Okey. Jadi ada bapak Allah. Dia tu suruh potong kapel tu. Dia potong kapel. Habis apa? Basuh tambah balik. Dah tak apalah kalau dia nak buat macam tu, suka hatilah kapet dia. Kalau kapet dia lah. Kalau kapet hak orang macam tu kena mesyuarat dulu baru boleh main potong-potong macam tu. Apa dia? Mazimnya. Baik. Jadi dia sampai potong macam tu kan. Tak perlulah. Kesian orang tu. Kang dia duduk sana kena potong sini lah. Kang duduk sini kena potong. Kena 10 orang masjid. Nak potong masjid tu. Faham? Jadi susah macam tu. Jadi macam yang saya kata tadi. Macam buat macam saya kata tadi lah. Biarlah kelompok. Janganlah masuk masa tu orang tengah nak sembahyang. Kata ni tempat najis ni. Dah sembahyang. Lepas Isyak kita masuk lah besok ke? Kering lah. Hanya gitu. Ada najis kat situ. Darah kan? Saya lihat dengan tisu basah-basahkan sikit. Saya lihat hilang. Kecuali kita buat tu dah lah susah nak hilang kan? Kalau susah nak hilang biarkan. Yang penting kita dah faham yang dilakukan komunikasi yang mesti masuk. Satu kaedah untuk yang diajar yang mesti masuk. Pakaian yang bernajis dengan anak kita yang terkecil sebelum dicampurkan dengan pakaian yang bersih dilakukan air dulu. Satu kaedah. Itu ada satu kaedah. Dilakukan air dulu pasti baru dicampur dengan pakaian. Yang dicampur sekali dengan mesin sekali semua sekali najis. Asing kayak kaedah diajar. Dia macam ni. Saya bukan nak melawan Cik Nurudin ini live ni. Jangan macam tu. Cik Nurudin tu buku saya. Mungkin maksud dia macam ni. Dia memang dalam fiqh dia ada kaedah ni. Saya sebutkan secara ilmiah sikit. Warid dan maurud. Apakah warid? Warid yang jatuh. Apakah maurud? Yang kena jatuh. Maksudnya apakah warid? Yang dicurah. Yang curahan itu. Apakah maurud? Yang kena curah. Boleh faham Baik. Jadi kalau najis yang dicurah, najis yang kena curah dengan air, maknanya najis menjadi maurud, air menjadi warid. Maka air yang berlambat setelah itu hukum dia mustamal. Dengan syarat najis tak banyak. Mungkin yang ustaz dengar tu dimaksudkan syekh tu budak tu dia kencing dalam sup ataupun pampers tu dibasuh. Faham Ataupun ada seketul tai lembu dekat dalam mesin masuk. Yang ini kena buang dulu. Sebab apa? Sebab terlalu banyak najis. Air kalau dah simbah pun dia tak mencukupi juga. Faham Macam tu juga. Kan saya kata buang najis tadi kan. Lepas tu baru simbah-simbah kan. Sebab kalau ada najis itu simbah buat apa? Najis tetap
seluar dia tu basah dengan air kencing, kain dia tu basah dengan air kencing, berlumuran dengan air kucing. Kelas. Yang macam tu basuh dulu baru letak. Tapi kalau setitik, 2, 3 titik, 4, 5 titik, 6, 7 titik, 10 titik, berpuluh titik daripada apa orang kata apa? Air mazi, air wadi ataupun darah kan beban keputihan kan? Ada tak perlu nak basuh dia punya apa seluar dalam tu. Masukkan dia terus dalam tu, lalu masuk air Ustaz. Ini kaedah dia. Jadi maurud najis, masukkan air warid. Air jadi mustahmal. Faham? Kalau rajin buatlah macam tu. Kalau tidak pun boleh macam ni. Dan dia itu, orang kata, kan basuh mesin basuh nak memudahkan, betul tak Ustaz? Dah kelas lah, kita buat cara mudah. Kita lempar air masuk, betul. Jangan lempar air lembu, faham kan? Kalau berjemur mesti air kemudian. Air kemudian. Boleh faham kan? Apa dia puan tak tengok? Okey. Dia masih meninggalkan tanda. Itu tanda dia susah nak hilang. Boleh, tak ada masalah. Sanggup kat baru pun boleh. Tak ada tengok je. Maknanya darah yang kalau dah terkena dekat seluar dalam aku semua kan, pakaian, dia susah nak hilang. Tapi dah cuba hilangkan kan? Maknanya susah nak hilang. Biasa betul lah. So, tak payahnya orang sebelah lembu tu kan. Kan baju dia tu apa? Bapak tu nak basuh apa? Dah boleh basuh dan dah basuh. Kemudian yang dalam yang tertinggal tu boleh, tak ada masalah. Tu saya kata sampai buat syal pun. Tapi yang buat syal seluar dalam, faham tak ni? Maknanya nak kata sembahyang. Ya. Tengok najis tu banyak. Ada kadar air yang sucikan. Kadar dia huruf. Tahu huruf? Huruf ni sangkaan kita sebagai orang biasa dalam membasuh. Cukup ke tidak air? Yang itu kadar. Faham tak? Kita tak bagi tahu kadar dia 1 liter. Kita tak bagi tahu kadar dia 2 liter. Kita bagi tahu kadar dia dengan kita berasa najis tu hilang. Itu kadar air. Ada najis yang perlu dibuang dengan sebanti. Misalnya najis bangkai yang dah lama di 3 hari situ, kita buang bangkai, najis tu melekat, betul tak? Perlu sebanti. Tapi kalau najis tu baru je berlaku, kita buang najis tu, kita simak segayung hujung. Macam ni. Kadar dia. Bukan mesti yang kita simak air tu mesti 2 kolak. Faham tak ni? Apa dia? Oh, kain basah je. Ini nak cerita ni. Jangan main mop-mop macam tu. Dia mesti air mengalir. Mesti air mengalir. Mop. Melainkan mop tu yang jenis yang banyak air tu. Yang bila kita tu air jatuh. Yang ni boleh. Ini kalau dia dia berah dulu. Air luar. Dia berah dulu baru dia lap. Ini dia sebarkan najis tu. Bukan dakwah. Najis. Oh, sebar dakwah. Dia sebar najis kat dalam rumah dia. Jangan. Faham? Dia kalau nak tu, kain basah tak cukup. Melainkan air bercucuran. Ada kelas. Yang itu boleh. Dia hukum air air tu. Dia hukum air mengalir. Faham misalnya ada najis tu. Ada najis kat tangan ni. Kita pun basahkan tisu. Lepas tu kita belah tisu tu. Kita pun lap. Tak cukup. Kita basahkan tisu tu. Kita lap macam tu. Dan air nitik-nitik jatuh. Bukan mesti menitik. Tapi air yang banyak mengalir tu. Nampak mengalir. Itu mencukupi. Sebab nama dia apa tuan? Ghuslun. Ghuslun ni maknanya basuh. Bila sebut basuh, mesti mengalir. Dia bukan mashun, sapu. Sapu ni cukup sampai basah saja. Boleh faham Faham tidak? Nombor 9 atas. Genjes. Ni kencing siapa ni? Untuk lah. Apa air kencing, lepas tu kita genjes. Mana boleh main genjes macam tu? Genjes tak boleh. Genjes
Mungkin abang ni nak kata, cukup tak dengan kita merenjis Ustaz? Tadi guna kain basah. Yang ni jenis renjis Ustaz. Renjis nampak macam mengalir juga. Tak, itu tak cukup. Terlalu sikit. Dia hukum basah. Dia bukan hukum mengalir air. Faham terlalu sikit. Melainkan kita renjis tu guna yang spray, tapi spray yang siram pokok bunga tu. Yang itu banyak keluar kan? Yang itu boleh. Maknanya dah macam hukum shower. Faham tak ni? Itu boleh lah. Jenis spray yang keluar macam shower tu. Itu tak ada masalah. Okey, baik tu. Habis yang ni sikit lagi. Baik, wal ihtilamu dan keluar air mani pada laki dan perempuan litis'i sinin, pada umur dia 9 tahun. Keluar air mani laki dan perempuan pada umur 9 tahun. Misalnya anak kita ataupun adik kita ada mengadu, dia kata, apa abah, saya ni ada keluar air mani bah. Saya ada keluar air mani. Dia tengok, oi betul ni air mani macam sifat Ustaz Syauqi sebut ni. Faham? Memang betul air mani. Faham? Ni nama apa ni? Nama. Syafiq umur apa je? 19. Dah keluar air mani kan? Dah. Oh, dia punya dah tu bongkar je. Baik. Misalnya adik Syafiq, bang. Ni apa ni bang? Ini abang tengok ni air mani. Mana kau dapat ni? Abang ni tanya pula apa semua. Nak test ke? Faham? Jadi dekat situ dah air mani. Lepas tu dia pun tanya anak dia, adik dia, engkau ni dah keluar air mani ni, umur kau berapa ni? Faham? Adik dia pun kata 7 tahun. Tapi memang confirm air mani. Pergi check. Memang doktor kata air mani misalnya. Maka dekat situ tetap juga belum balik adik dia. Faham? Bang, takkan tak balik lagi bang? Banyak ni. Ini yang saya tunjuk abang. Yang kat belakang saya simpan ada 2 kolah lagi. Faham tidak ni? Banyak air mani dia keluar. Ini cerita dongeng je lah. Tapi nak kata dia memang keluar air ni dan banyak. Adakah dia balik Ustaz? Tak balik. Dia mesti atas 9 tahun ke atas. Baik. Dan yang seterusnya wal haidu fil unsa litis'i sinin, dan seterusnya perempuan yang keluar haid, pada umur 9 tahun macam tu, umur 7 tahun dah keluar darah haid, maka dia tu tidak dikira sebagai perempuan yang balik. Dia dah 9 tahun ataupun hampir-hampir 9 tahun, dalam 15 hari 12 hari lagi nak sampai hari jadi dia, maka dekat situ keluar darah, maka itu darah adalah darah boleh faham? Perempuan paling awal keluar umur 9 tahun, betul ke tidak ni? Betul. Perempuan biasa keluar umur berapa tahun? Umur berapa tahun? Biasa perempuan Melayu, cepatlah. Waktu ni saya nak balik ni. Apa dia? 12, 13 biasa keluar macam laki. 12, 13. Tapi perempuan Arab biasa keluar bila air mani haid dia 20 tahun. Perempuan Arab dia lambat matang, dia bukan macam perempuan Melayu. Perempuan Melayu cepat matang, tu digatal dia ada lain sikit. Faham? Ni perempuan Melayu. Faham tak ni? Perempuan Arab ni dia macam jantan sikit, faham? Dia walaupun umur dia dah belas, dah 15, dah 17 apa semua, tapi perangai dia tu macam budak. Nak kata macam jantan sikit lah, faham dia tak ada feel sangat ni. Kita perempuan Melayu ni awal sikit, tapi baguslah awal tu, dia cepat matang. Jadi umur biasa 20 tahun. Tapi bukanlah 20 tahun menandakan dia itu baru balik. Dia sudah 15 tahun sudah tapi biasa keluar 20 tahun. Faham ke tidak ni? Mungkin sebab cuaca, badan dan sebagainya. Jadi wallahu a'lam. Jadi setakat tu saja fil insa litis'in sinin. Dan ingat yang saya kata hari jadi umur 9 tahun ni nak kira yang mana Ustaz? Masihi punya ke Hijri punya? Kira Hijri punya. Jadi kena cek balik bila dia lahir pada bulan Hijrah tu. Dan bilakah dia punya ulang tahun pada bulan Hijrah. Untuk anak-anak dia lah, yang kita ni dah tak payahlah. Faham tak tuan-tuan? Kenapa perlu ada tanda baligh ni Ustaz? Kita main ikut biasa je lah. Main ikut biasa je. Tiba-tiba kita pun berasa dah tahu kita ni dah balik, dah nampak anak buah halkumnya dan sebagainya. Kenapa? Sebab sebenarnya memang kita mesti jaga, jangan sekali-kali dia tertinggal solat walaupun 1 sebab dia menyangka dia belum balik. Faham tak ni? Kalau dia tu dah balik waktu asar, tengok berapa lama waktu asar tu dia sembuh,
Dan berapa lama dalam waktu asar tu setelah dia balik? Dia perlu qada apa yang sebelumnya tu, iaitu waktu zuhur. Asar tu dia semayang dalam waktu lah. Waktu zuhur dia kena semayang. Dia macam hukum perempuan haid. Nak kata pentingnya memerhatikan bilakah dia itu balik. Faham? Jadi kita nampak, alah apa bab ni, bab alamat tanda balik. Tak ada. Engkau macam tu sebab engkau tak takut neraka. Faham? Kalau engkau takut neraka, okey. Baru kita tahu. Sebab masalah macam kalau kat dunia ni kita tahu langgar lampu merah, kereta tengah banyak, confirm accident. Mana ada kalau orang nak tahu tentang lampu merah tu dia eleh-eleh macam tu, sebab dia tahu kalau dia langgar dia mati. Macam ni lah, jangan langgar walaupun sehari. Sebab kalau engkau langgar, wal'iyazubillahi min zalik, kita tak tahu kemurkaan Allah itu macam mana. Terutamanya pada orang yang meninggalkan solat. Wallahu a'lam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatiha bil huda sayyidina habibina shafi'ina Muhammad bin Abdullah ila rasulina bagil muqaddam wa ila rasulina man hatta wa ila rasulina man syafi'i wa ila ruhil malif sallallahu alaihi wa birrahman maghfirah ta'alina wal afin fajina fid din farja muslimin لأننا من التوابين وربطنا بحقيقة رضوان عشيد المسلمين اختمنا بالحسنى وراضنا عنا في خير ونطفنا عافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا الله بارك لهما الله أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say